Malaikat Malik apa dia? Menjaga neraka. Menjaga neraka. Okay, Jim. Malaikat Malik menjaga neraka. Kalau yang jaga syurga, malaikat apa? Ridwan. Ridwan. Okay, betul. Ridwan. Menulis kejahatan. Menulis kejahatan. Mencatat amal kejahatan. Atid. Atid. Okay, Atid. Belah kiri. Mencabut nyawa. Israel. Siapa yang tak ingat kan ada lagu kumpulan Rabbani ke Malaikat Israel, mengenai Malaikat Israel. So memang Bila memanggil. Bila datang memanggil. apa dia? Bila Israel datang memanggil. Betul. Awak ni masih dengar lagu tu, masih relevan ke sekarang ni? Awak dengar juga lagu tu Tak adalah apa tu banyak keluar kat YouTube. Dulu time Muklimah sekolah dulu memang famous lagu tu. Okey, nombor 3. Sarah. Berikut ialah nama-nama bagi hari kiamat kecuali Alif. Yaumul Istiqlal. Okey. Ya. Okey, betul. Yaumul Zalzalah, Yaumul Hash, Yaumul Ba'ts. Okey, ini adalah semua nama-nama hari kiamat. Soalan ni pun ada kan dalam hari tu, exam awak itu kan? Ada kan? Ada yang jawab Yaumul Qiyamah tau. Yaumul Qiyamah. Itu Muklimah tak terima sebab dia nak nama lain selain daripada hari kiamat. Yaumul Qiyamah tu adalah translate kepada hari kiamat. So Muklimah tak terima jawapan tu. Mama tak ingat siapa yang buat jawapan tu. Okey, nombor 4, Fakihah. Nombor 4. Apakah tanda kecuali hari kiamat? Okey, tanda kecil. Semua tu cakap baik ke? Apa dia? Alif tengah. Alif. Alif banyak berlaku pembunuhan. Alif. Keluar Ya'juj dan Ma'juj, muncul Dajjal, matahari terbit dari sebelah barat. Okey. So jawapannya Alif. Okey, Alif tanda kecil. Yang bajimdal ni tanda besar. Okey, yang hujung-hujung nanti. Tanda-tanda yang dah nak hari kiamat. Kalau Alif ni berlaku pembunuhan ni dah banyak pun dah berlaku sekarang ni kan. Itu adalah tanda-tanda kecil. Okey, nombor 5. Azmi. Firman Allah dalam surah Al-Ra'd ayat 8. Kullu syai'in indahu bimiqdar. Maksudnya dan sesuatu adalah ditetapkan ini dalam keadaan itu. Ayat di atas ialah dari negeri bagi dal, beriman kepada qadar dan qadar. Okey, beriman kepada qada dan qadar. Okey, sebab maksud dia tiap-tiap sesuatu adalah ditetapkan di sisinya dengan kadar yang tertentu. Kan dah nampak dah dia punya keyword kadar yang tertentu. Semuanya Allah dah tetapkan. Jadi beriman kepada qada dan qadar. Okey, nombor 6, Zulaika. Nombor 6. Allah sudah tidak beriman kepada Sifat Iradah. Okey, sebelum tu sifat iradah tu apa? Ia adalah sifat wajib Allah. Apa maksud iradah? Berkehendak. Berkehendak. Okey. So tengok apa jawapan dia. Akibat tidak beriman kepada sifat iradah.
Sabar menghadapi dugaan, hati sentiasa gelisah, meningkatkan keimanan, mempunyai keyakinan diri. Mana jawapan yang dia macam dia negatif? Apa dia? Ba. Okey, betul. Hati sentiasa gelisah. Okey. Antara pelajar yang Muklimah terkejut dengan pencapaian dia dalam trial ni adalah Zulaikha. Zulaikha alhamdulillah punya pencapaian bagus untuk trial ni. Okey, alhamdulillah. Okey, nombor 7. Al-Fatihah Al-Fatihah. Okey, nombor 7 Muklimah Dini. Rasul wajib bersifat Adik-beradik dua orang tu kenapa? Apa dia Dini? Rasul wajib bersifat dengan ba fatonah. Ba al-fatonah. Fatonah tu maksudnya Bijaksana. bijaksana. Okey. Al-kadhibu ataupun kidbu, apa maksud dia? Bawa dia. Tak. Ni, dusta. Dusta. Al-kizbu apa dia? Dusta. Apa maksud al-kidbu? Dusta. Okey, betul. Al-kadhibu dusta. Al-balada? Al-bada ialah bodoh. Kudrah? Kuat. Tapi itu ni sifat Allah. Berkuasa ialah ni sifat Allah, tak ada kaitan dengan sifat wajib Rasul. Okey. Nombor 8 Muklimah Ashraf. Apakah rukun Islam yang berkaitan dengan gambar? Solat 5 waktu. Okey, betul. Okey, Aisyah, alhamdulillah bagus awak jawab objektif Okey, itu Mak Imah puji. Awak soalan objektif semua awak jawab. Okey, nombor 9. Ini mana Afrina. Manakah sifat harus bagi Rasul? Okey, sifat harus. Sifat harus bagi Rasul apa dia? Apa maksud sifat harus? Berkeluarga. Okey, masa dia buat dia manusia buat tapi dia tidak Manusia buat menyebabkan punya kedudukan sebagai Rasul. Okey, kiranya semua yang manusia buat macam yang manusia buat semua tapi tidak mengurangkan kedudukan sebagai Rasul. Okay, so jawapan dia apa, Afrina? Tidur. Okey, tidur. Alif. Okey, macam mana Rasul pun tidur juga. Kalau bodoh, dengki, dusta ni adalah sifat mustahil. Okey, sebab ni semua sifat mazmumah, sifat yang tak elok. So impossible lah ada dekat Rasul. Shirin. Okey, nombor 10. Sebelah Sufi. Pernyataan benar tapi tak ada. Nama-nama kitab untuk setiap Rasul, setiap Nabi dan Rasul. Mana yang betul? Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa, Injil dalam bahasa Suryani,
Al-Quran dalam bahasa Melayu. Okey, Kak Ish. Senang je. Lagi alif. Alif 1 dan 2. Zabur kepada Nabi Daud, Taurat kepada Nabi Musa. Okey, betul. Alif 1 dan 2. Kitab Injil, siapa dapat kitab Injil? Nabi apa? Nabi Isa. Okey, Nabi Isa. Betul ke Fakihah? Nabi Isa yang dapat kitab Injil? Bisa jawab. Anissa. Sebab ya, okey, betul. Kitab Injil dapat dekat Nabi Isa. Okey, Al-Quran dalam bahasa Melayu. Salah, Al-Quran dalam bahasa Arab. Okey, seterusnya. Okey. Maklimah baca. Okey, lepas tu awak cakap betul tak salah Nabi Muhammad mustahil bersifat al-kadhibu. Betul ke salah? Betul. Dini? Betul memang, betul. Al-kadhibu tu ialah Betul. dusta. Jadi Nabi Muhammad mustahil. Betul. Ayat ini betul. Okey, Fatia. So ayat ini betul Nabi Muhammad mustahil ada sifat dusta. Okey, betul. Okey, nombor 12. Nabi dan Rasul dari kalangan lelaki. Betul. Betul. Betul Ada ke Nabi perempuan? Tak ada. Tak ada. Okay, tak ada. Nabi dan Rasul mesti orang lelaki. Nombor 13. Manusia tidak perlu bersyukur kepada Allah. Salah. Salah lah. Salah. Kita kena, Allah banyak kali cakap Al-Quran, kita manusia kena bersyukur kepada Allah. Nombor 4. At-tabligh artinya yang maha mengetahui. Salah. Kenapa salah? Apa maksud at-tabligh? Tabligh menyampaikan. Tabligh menyampaikan ialah sifat wajib bagi Rasul. Nombor 15. Qudrah ialah sifat wajib bagi Rasul. Salah. Qudrah ni ialah sifat wajib bagi siapa? Allah. Okey, puasa. Qudrah ni ialah puasa. Okey. Soalan 16. Okey, garis-garis. Okey, ini mana-mana ada awak dan seorang. Kak Ish nombor 1. Manusia tidak mampu untuk mengubah kehendak Allah Taala. Mampu. Apa? Tidak. Okey, tidak mampu untuk mengubah kehendak Allah. Okey, nombor 2, Sarah. Orang yang tidak beriman dan kufur akan ditempatkan di neraka. Okey, di neraka. Orang yang tidak beriman dan kufur akan ditempatkan di neraka. Nombor 3, Azmi. Jaza ialah hari pembalasan atau hari kebangkitan. Yang menjaga hari kebangkitan. Okey, yang mujaza ialah hari kebangkitan. Yang mujaza. Kalau hari pembalasan apa dia punya bahasa Arab dia? Siapa tahu? Yaumuddin. Okey, Yaumuddin ialah hari pembalasan. Jadi betul kan?
Yaumul Jaza, hari kebangkitan. Okey, Yaumul Jaza, kalau hari kebangkitan bersamaan juga dengan Yaumul Ba'ts. Kalau tengok dalam buku teks darjah 4, Yaumul Ba'si iaitu hari kebangkitan juga. Soalan ni macam dah pernah buat ke? Kita mana macam pernah bincang soalan. Mungkin soalan sebab soalan kebanyakan negeri lain pun sama-sama juga kan dia punya soalan. Yang Mujazah ni mana tengok Yang Mujazah. Yang Mujazah berarti dari bahasa hari pembalasan. Hari pembalasan. Yang Mujazah ialah hari pembalasan lah. Okay, ini maksud yang Mujazah ialah hari pembalasan. Okay, pembetulan hari pembalasan. Dia sama maksud dengan Yaumuddin. Okay, kalau kebangkitan tu bahasa Arab dia Yaumul Ba'si. Yaumul Ba'ts. Darwish? Taya dan Waura. Tak mahu lima rekod ni. Okey, so kita jawab. Okey, yang lain jawapannya apa? Al-Quran menjadi penawar. Penawar. Al-Quran menjadi penawar kepada penyakit. Okey, dia biasa ubat lah, ubat. Okey, nombor 18. Tak nampak jawapan macam mana. Okey. Okey, Sarah. Baca dulu. Kita wajib ajaran-ajaran dalam kitab Al-Quran. Kita wajib apa? Kita wajib mengamalkan. Cik nak atas jap. Kita wajib mengamalkan ajaran dalam kitab Al-Quran. Betul. Okey, betul. Okay, kita wajib mengamalkan ajaran-ajaran dalam kitab Al-Quran. Okey, nombor 19, Azmi. Baca dulu. Kosong ialah peraturan hidup dan ajaran agama Islam. Peraturan dan hidup dan ajaran agama Islam. Peraturan dan hidup. Peraturan Syariah. Okey, syariah. Okey, syariah ataupun syariat. Syariat Islam ialah peraturan hidup dan ajaran agama Islam. Okey, contohnya macam mana solat, macam mana kita bermuamalat. Itulah dia syariat. Okey, dalam Islam Rasul dah ajar kita macam mana, apa peraturan dia. Okey, nombor 20. Yaumul Jaza, Yaumul Hash dan tempat kosong adalah antara nama lain hari kiamat. So kalau macam ni jawapan dia. Okey, Asyaf. Yaumul Ba'si ke Yaumul Jumu'ah? Hari kiamat, nama hari kiamat. Yaumul Ba'si. Okey, betul. Yaumul Ba'si. Ni soalan tricky ni. Dia nak confusekan, nak suruh pilih. Okey, terus. Okey, nombor 21. Kak Ish. Allah menjanjikan kepada umat Islam yang melakukan amal ibadat dengan ikhlas. Okay, Allah menjanjikan okay, Allah menjanjikan syurga bagi orang yang buat amal ibadah dengan ikhlas.
Okey. Soalan 22 hingga 26. Okey. Dini. Iradah bermaksud berkehendak. Berkehendak. Okey. Kudrah. Sufi. Iradah. Hidup. Kudrah hidup. Salah. Kudrah awak ingat. Kalau lupa susah niat kudrah, awak ingat kudrah start pada K. Kudrah tu ialah kuat. Awak ingat kuat ataupun kuasa. Okey, kudrah ialah kuasa. Okey, kalau ini salah satu macam kalau maklimah nak ingat lah. Kudrah kalau lupa kudrah start daripada K. Kuasa kuat. Macam tu maksud dia. Okey, bakok. Saya. Bakok Darwish. Apa maksud bakok? Bakok. Ya. Bakok lawan dia fana. Okay, ini semua ni adalah sifat wajib Allah. Sifat wajib Allah. Kudrah, iradah, ilmun, hayyun, sama, basar. Allah, wujud, qidam, bakok. Apa maksud bakok? Bakok. Kekal. Okey, betul. Kekal bakok artinya kekal. Allah itu kekal. Kalau manusia ya binasa, hancur. Kalau Allah kekal. Okey, ilmun. Afrina, ilmun. Ilmu. Hidup masih ni. Awas ilmun. Ilmu maksud dia Mengetahui. Okay, ilmu ni yang paling senang kita nak tahu. Sebab ilmu dia sama dengan bahasa Melayu. Ilmu kan adalah ilmu pengetahuan. Pengetahuan, mengetahui. Allah adalah sifat Allah adalah ilmun. Allah Maha mengetahui. Okey, hayah Afrina. Hayah maksud dia hayah? Saya maksud dia saya maksud hidup. Apa dia hayah? Saya maksud hidup. Hayah hidup. Okey, hayah maksud dia hidup. Okey. Kalau awak ada yang confuse hayah ni apa? Mungkin salah satu teknik lagi awak nak ingat apa maksud hayah. Hayah start daripada huruf H. Sama dengan maksud dia. Ha. Apa ni? Hayah. Sama dengan maksud dia hidup. Hidup pun start daripada huruf H juga. Itu adalah salah satu tips lah kalau awak nak ingat. Sebab kita kan otak awak ni, awak nak cara mengingat dia macam-macam. Setiap orang lain-lain. Tapi awak, janji awak kena cari point macam mana awak nak mengingat. Okey, seterusnya okey. Soalan 27 hingga 30 sheet tempat kosong. Okey, nombor 1. Pengertian hari kiamat. 2 markah.
pengertian hari kiamat. Siapa nak jawab? Ya. Okey, cuba Sarah. Okay, hari kiamat ialah hari dunia akan binasa dan hari kebangkitan. Okey, betul, tepat. Okey, ada 2 poin kat situ. Hari hancurnya dunia ni, okay, ataupun binasa, dan hari kebangkitan semula. Okey, dapat 2 markah. Okey, bagus. Okey, ba. Tulis 2 kesan beriman kepada hari kiamat. Kesan beriman kepada hari kiamat. Mai-mai nak dengar jawapan Azmi. Ya. Kesan beriman kepada hari kiamat. Bila kita percaya. Apa dia? Apa Azmi? Bila kita percaya dengan hari kiamat, kita jadi orang yang percaya hari kiamat tu akan berlaku. Jadi apa kesan kat hidup kita? Kita akan jadi seorang apa? Yang selalu beribadah. Okey, kita akan lebih sering beribadah, bermotivasi untuk beribadah. Okey. Lain, Mama nak dengar jawapan Dini. Menjadi seorang yang baik, Menjadi seorang yang baik. Okey. mempersiapkan diri menghadapi hari yang penuh kegusaran. Ya, betul. Okey, kita akan sentiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi kan hari kiamat tu. Lagi, siapa lagi nak share jawapan? Zulaika. Memang kalau mengetahui tujuan hidup. Mengetahui tujuan hidup? Macam saya nak sebutkan ni. Okey, betul. Okey, boleh terima. Kini bila kita percaya akan berlakunya hari kiamat, okey, jadi kita ada tujuan hidup. Okey, betul. Zulaika. Kalau awak nak jawab apa? Saya memang. Kejap dari Kak Ish. Apa dia Zulaika? Saya fikir sendiri. Apa dia? Alah, suara putus-putus. Memang boleh jawab. Okey, Kak Ish. Zulaika cuba tulis jawapan awak. Apa dia Kak Ish? Bila kita beriman pada kiamat, kita akan membanyakkan bertaubat dan solat doa. Okey. Kita akan jadi apa ni, perbanyakkan ibadat, banyakkan doa, memperbanyak doa. Okey. Kita akan jadi seorang yang apa ni, sentiasa memperbaiki diri. Kita akan jadi seorang yang menjauhi perkara yang Allah larang. Okay, itu adalah antara kesan kalau kita percaya kepada hari kiamat, beriman kepada hari kiamat. Okay, Afina, awak tengah buat awak tengah type jawapan ke? Nanti Mama baca Okey, seterusnya, berikan 2 kelebihan kitab Al-Quran. Boleh sini. Tadi dia ada kan penawar. jawapan dia dekat yang tadi tu. Penawar. Penawar kan? Menjadi penawar. Lagi? Panduan hidup. Okey, menjadi panduan hidup. Okey, jadi panduan hidup untuk semua aspek kehidupan. Okey, jadi penawar, jadi panduan.
Apa lagi? Menjadi hujah kita dekat dalam kubur nanti. Ataupun dia jadi apa ni, akan melindungi kita dekat dalam kubur nanti kan. Kalau orang yang selalu baca Al-Quran, dia akan jadi dia akan apa macam mana dia kata, macam protect lah, dia akan melindungi kita dekat dalam kubur nanti, akan menjadi cahaya di dalam kubur. Okey, apakah lawan sifat wajib bagi Rasul di bawah? As-sidqu, sufi. As-sidqu ialah sidik, berkata benar kan? Okay, apa lawan dia, sufi? Kalau soalan macam ni kan, sebab dah ada jawapan, dah ada pilihan dekat objektif kan. Kalau dalam masa tengah jawab tu boleh selak-selak tengok. Dapat tak Sufi? Apa lawan bagi as-sidqu? As-sidqu ialah berkata benar. Lawannya adalah Darwish. Lawan bagi as-sidqu. Ya. Lawan bagi as-sidqu. Apa dia? Sifat wajib. Rasul. Sifat wajib bagi Rasul. Awak kena ingat ni 4 ni. Ada masa lagi sebulan ni, awak kena ingat. Tolong buat nota sendiri. Dari Google. Tak apa, kita latihan lagi. Tak apa, itu awak untuk mencari. Yang mana? Apa dia? Yang mana? As-sidqu. As-sidqu. Sidik ke? Betul, sidik. Benar. Okey, benar. Okey, masuk as-sidik benar. Lawan dia? Lawan bagi sidik? Khianat. Okey. Apa ni? Kalibu lah. 948. As-sidqu ialah benar. Lawan dia dusta. Al-kadhibu, dusta. Al-kadhibu. Darwish. Al-kadhibu, dusta. Al-khianat tu lawan dia adalah amanah. Amanah. Jujur. Lawan dia khianat. Amanah jujur. Amanah lawan dia khianat. Amanah lawan dia khianat. Okey. As-sidqu lawan dia al-kadhibu. Benar lawan dia dusta. Okey, nombor 2 at-tabligh. Saya. Afrina, at-tabligh. Apa maksud at-tabligh, Afrina? Apa maksud at-tabligh? Kuat sikit. Menyampaikan. Okey, at-tabligh maksudnya menyampaikan. Okey, betul. Lawan bagi at-tabligh apa? Lawan bagi at-tabligh.
Zulaikha cuba tolong kakak awak. Al-Kitman. Kitman ialah menyembunyikan. Okey. Rasul dia kena menyampaikan, bagi tahu orang. At-tabligh, itu maksud at-tabligh. So lawan dia, lawan bagi menyampaikan, simpan, menyembunyikan. Dia sembunyi untuk diri dia sendiri. Dia tak bagi tahu orang lain. Okey. Nombor 3, tulis 2 contoh ciptaan Allah. Ashraf, ciptaan Allah apa dia? Ni soalan kebat. Ciptaan Allah, 2 contoh ciptaan Allah. Banyak. Cipta manusia. Manusia. Lagi? Cipta galaksi. Galaksi. Bagus jawapan. Okey, betul. Cipta bumi. Cipta bumi. Okey, betul. Okey, Mama nak dengar jawapan. Apa tadi? Zulaikha. Zulaikha ke Afrina? Apa dia? Matahari dan bulan. Matahari dan bulan. Okey, betul. Saya. Okey, Afrina. Sarah. Langit dengan laut. Langit dan laut. Okey, betul. Okay, kiranya awak boleh awan. Awan. Okey. Kiranya namakan senang alam sekeliling kita lah. Okey, matahari, bulan, haiwan. Okey. Seterusnya. Okey, dah nak habis masa 10 minit lagi. Rasul perlu bijaksana dalam mencari jalan atau strategi untuk menghadapi tentangan, cabaran serta tegas dengan pegangannya. Okay. Pernyataan di atas ni menunjukkan Rasul wajib bersifat apa? Fatona. Fatona maksud dia? Bijaksana. Sebab dia punya keyword dia dah tulis dah kat sini, bijaksana. Okey, so bersifat fatona. Okey, Allah Maha Esa, iaitu berbeza dengan makhluk ciptaannya dari segi sifat, zat dan perbuatan. Tulis satu sahaja. Apa yang kamu faham tentang sifat Allah Maha Esa? Soalan kebat. 1 markah je. Dia nak tanya apa pandangan kamu ataupun apa yang kamu faham tentang sifat Allah Maha Esa. Mai nak dengar jawapan. Fakihah. Okey, ayat ni Allah Maha Esa iaitu berbeza dengan makhluk ciptaan dari segi sifat, zat dan perbuatan. Okay, ini ayat ni dia cakap. Okay. Tulis satu apa yang awak faham tentang sifat Allah Maha Esa. Esa, Allah Maha Esa. Esa itu adalah ta'adud. Ta'adud tu ialah Esa lah, dia tunggal. Ya. Tak ada Esa. Ulang boleh tak? Ulang. Okay, Allah Maha Esa iaitu berbeza dengan makhluk ciptaan dari segi sifat, zat dan perbuatan. Tulis satu sahaja apa yang kamu faham tentang sifat Allah Maha Esa. Zat apa? Apa dia? Zat tu apa? Zat tu apa? Zat tu maksudnya Allah. Macam kalau ke manusia, kita punya manusia, zat kita apa? Zat kita ada
Kita ada muka, ada tangan. Okay, tu zat kita. Tapi Allah ada zat dia. Macam tu. Okay, jadi apa? Esa, wahdaniyah. Esa dalam bahasa Arab ialah wahdaniyah. Okay, lawannya ta'adud berbilang-bilang. Okay, wahdaniyah ni esa. Satu, tunggal. Okay, soalan macam ni. Okay, kalau awak tak dapat jawab, awak ambil je apa yang sekarang pukul 9 Nasha. Awak ambil je apa yang ada dekat dalam ayat ni. Awak boleh curi. Awak boleh, kalau awak tak ada idea sangat, awak ambil idea dalam ayat ni. Tapi awak tukar ayat sikit. Siapa boleh buat? Sarah? Kak Ish? Jap. Saya. Allah yang satu. Okey, betul? Boleh terima? Saya. Okey. Sarah. Allah berbeza daripada yang lain. Allah berbeza dengan yang lain. Okey, betul? Boleh terima? Kak Ish? Allah berdiri dengan sendirinya. Allah berdiri dengan sendiri. Okey, betul? Kiranya awak boleh je beritahu, awak boleh je relatekan dengan sifat yang lain sebenarnya. Sebab Allah Maha Esa ni, Allah Maha Esa ni, dia menunjukkan kekuasaan Allah sebenarnya. So awak boleh je cakap apa-apa. Okay, last soalan jawapan dari Kak Aish. Lepas tu kita habis. Allah Maha Kuasa. Allah berdiri dengan sendiri. Allah Maha Kuasa. Allah berbeza dengan yang lain, berbeza dengan makhluk. Okey, betul. Allah Maha Kuasa. Diri dengan sendiri. Okey, betul. Okey, kejap. Kita ada skip soalan ke tadi? Okay. Pakai PDM. Oh, tinggal lagi satu 30. Okey, boleh tak kita habiskan sekejap? Okey, sekali imbas sebelum kita habis. Boleh. Boleh. Okey, soalan 30. Lengkapkan jadual berkaitan dengan kitab. Okey, nama-nama kitab. Nama kitab Zabur Nabi Daud. Bahasa. Bahasa ni. Liberty. Good. Kitab Zabur bahasa Kibti. Okey, betul. Bahasa kitab Zabur bahasa Al-Kibti. Kitab Bahasa kita tu. Mak apa tak tahu. Ibu tak tahu bahasa macam ni. Apa dia? Bahasa tu ada guna lagi ke zaman sekarang? Tak tahulah. Tak tahulah kalau ada negara yang masih guna kan. Kalau ada negara Arab. Tapi negara Arab pun guna bahasa Arab kan. Tak ada lah kot. Okey, kitab Injil. Nabi yang menerima siapa? Isa. Nabi Isa. Okey, bahasa yang digunakan ialah bahasa Ibrani. Okey, Nabi Musa. Nabi Musa dapat kitab Taurat. Kitab Taurat. Okey, kitab Taurat. Bahasa yang digunakan Syriani. Tak. Bukan betul. Suryani. Kejap, ini kan Muallimah akan cek balik bahasa-bahasa ni. Sebab dalam buku teks darjah 2, kitab Injil bahasa Suryani, kitab Taurat bahasa Ibrani. Dia terbalik tau. Nanti Muallimah cek balik. Sebab ini dia ada dalam kertas exam. Dia Muallimah cek balik untuk dua ni. Okay, Nabi Muhammad dapat kitab Al-Quran. Okay, Al-Quran bahasa Arab. Okay, last tulis lawan. Lawan lagi sifat Allah. Tulis lawan 3 sifat wajib bagi Allah.
Bakok lawannya Fana. fana. Okey, bakok kekal. Fana tu binasa. Okey. Irodah lawannya Karohah. karohah. Okey, irodah ialah berkehendak. Karohatun artinya terpaksa. Okey. Dipaksa oleh ciptaan dia sendiri. Betul. Qiyamuhu binafsihi lawannya Qiyamuhu bi ghairi. okey, qiyamuhu bi ghairi. Okey, qiyamuhu tu berdiri dengan sendiri. Okey, lawannya qiyamuhu bi ghairihi berdiri dengan Berdiri dengan dia punya istilah dia berdiri dengan yang lainnya. Okey. Maksudnya berdiri dengan pertolongan. Okey. So, okey, itu saja. Yang lain ni dah masuk fiqah. Okey, mana yang awak rasa Mukadimah cepat sangat, nanti Mukadimah masuk dalam YouTube ya, awak boleh tengok balik. Awak boleh tengok balik muka awak. Okey, itu saja untuk kelas Tauhid malam ini. Kita jumpa besok. Okey, kita baca doa selepas Aku channel memang apa dia? Aku nama channel nak tengok balik. Channel Seri. Nanti Mukadimah bagi link. Nanti Mukadimah bagi link. Okey, kita baca doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rahmanirrahim. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab